Okay, Assalamualaikum. Jadi untuk hari ini kita tengok kembali apa yang dikatakan sebagai deria pendengaran. Seperti yang pelajar telah belajar sebelum ni, 5 organ deria yang terlibat dalam 5 organ deria yang terdapat pada manusia, yang mana kalau kita perhatikan pembelajaran sebelum ni, semua murid telah diberi tugasan untuk melukis struktur telinga, mata, hidung, lidah dan juga kulit. Setiap organ deria tadi terdapat struktur-struktur yang bergabung membentuk organ deria tersebut. Jadi untuk hari ini kita akan perhatikan lagi bagaimana dengan lebih detail, cikgu tambah sedikitlah penerangan berkaitan dengan organ deria yang mana kita dah lukis sebelum ni. Jadi kita tengok lebih detail sedikit apa yang dikatakan sebagai deria pendengaran, yang mana deria pendengaran, organ deria yang terlibat adalah telinga. Seperti yang pelajar semua nampak di depan, telinga fungsi utama yang mana boleh membantu pendengaran. Dia juga yang paling penting sekali, kalau kita masih ingat lagi struktur telinga, kita akan dapati telinga tersebut terbahagi kepada 3 bahagian. Seperti yang nampak di depan ni, telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. So ni antara bahagian yang kita boleh perhatikan pembahagi dia. So kita boleh nampak di sini pembahagi di antara telinga luar dan telinga tengah, dan ni merupakan juga pembahagi di antara telinga tengah dan juga telinga dalam. Seperti yang pelajar tahu, tolong ingat di manakah kedudukan tersebut. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita boleh nampak bagaimana suara ataupun bunyi yang berada di persekitaran boleh diterima oleh telinga, dan seterusnya akan bergerak melalui struktur-struktur lain yang terdapat di dalam telinga, sehinggalah bunyi tersebut boleh dihantar ke bahagian otak. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, kalau masih ingat lagi kedudukan cuping telinga, salur auditori, yang mana kalau kita perhatikan sekarang yang telah bergetar di situ, kita nampak gegendan telinga. Daripada gegendan telinga kita juga boleh nampak kedudukan ossicle yang mana berada pada bahagian telinga tengah. Seterusnya daripada ossicle kita boleh nampak juga terdapatnya T. Eustachio yang memainkan peranan yang tersendiri. Kita boleh nampak juga kedudukan salur yang mana boleh berfungsi untuk menukarkan getaran bunyi kepada impas saraf yang kita panggil sebagai cochlea. Kalau kita tengok sini, ni adalah salur separuh bulat, dan kita ada juga bahagian telinga tersebut, kita ada saraf yang menyambungkan telinga, saraf yang membawa maklumat daripada telinga ke otak yang kita panggil sebagai saraf auditori. Dan juga mungkin kita boleh perhatikan lagi dalam bentuk gambar rajah seperti pada ni dalam buku teks. Kalau kita boleh perhatikan dekat buku teks pun ada gambar rajah ni, kedudukan setiap bahagian telinga serta struktur-struktur yang terdapat di setiap bahagian telinga. Jadi yang ni pelajar kena boleh melukis, seterusnya boleh melabelkan setiap struktur pada telinga tersebut, dan juga perlu tahu. Okey, ni yang dikatakan sebagai fungsi bahagian telinga manusia yang digambarkan, gambar rajah ada sebelum ni. Tapi untuk fungsi, kalau kita perhatikan satu persatu di sini, ada diterangkan fungsi cuping telinga. Kalau kita tengok bagaimana dia berfungsi dekat gambar rajah tadi, kita boleh bayangkan apa fungsi dia. Sehinggalah kalau kita perhatikan salur telinga ataupun kita panggil salur auditori, sama je. Yang mana juga pada bahagian telinga tengah kita ada beberapa bahagian di sini. Cuma kalau di sini cikgu nak tunjukkan yang mana kita ada satu yang dipanggil sebagai tube Eustachio. So tube Eustachio walaupun dia berada pada telinga tengah, tube Eustachio hanya berfungsi untuk mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah telinga. So bermakna apabila T. Eustachio ni dalam mekanisme pendengaran, T. Eustachio dia tidak membolehkan bunyi bergerak melalui dia. Dia tidak menjalankan fungsi dia semasa pendengaran. Walau bagaimanapun, T. Eustachio dalam telinga kita, dia akan berfungsi sepanjang masa untuk mengimbangkan tekanan udara. So itu yang dikatakan sebagai T. Eustachio. Selain daripada itu juga, kalau kita tengok satu lagi, selain daripada T. Eustachio, kita tengok pada telinga dalam, kita perhatikan di sini salur separuh bulat.
Okey, ni pun sama. Salur separuh bulat walaupun dia terdapat di dalam telinga, salur separuh bulat tidak berfungsi untuk pendengaran. Tapi salur separuh bulat dia lebih kepada mengesang kedudukan kepala atau dan juga membantu mengawal keseimbangan badan. Jadi dalam telinga kita, dua bahagian ni, tiup usasio dengan salur separuh bulat, memang dia tidak membantu pendengaran. Tapi dia membantu dari segi tekanan udara dalam telinga dan juga dari segi keseimbangan badan. So, walaupun dia tidak berfungsi untuk pendengaran, ia sangat penting. Sebab tu dia ada dalam telinga kita. Hotline, kalau kita perhatikan, daripada cuping, sampailah last kali salur auditori ataupun kita panggil saraf auditori, yang mana saraf tu sangat penting, dia akan hantar impas dari koklea ke otak. Okey, jadi tu untuk fungsi. Jadi untuk fungsi, tolong ingat apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey, jadi selain daripada kita dah kenal tadi struktur yang membentuk organ deria telinga yang memainkan peranan penting sebagai deria pendengaran. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga adalah gambaran bagaimana mekanisme pendengaran. Boleh diperhatikan bagaimana bunyi. Kalau kita perhatikan dekat gambar tadi kan, ni adalah bunyi yang mana kita boleh nampak bunyi tu telah bergerak melalui struktur bahagian A. Kalau kita perhatikan A tu adalah cuping telinga. Jadi daripada A bunyi akan ke B iaitu salur telinga. Dan seterusnya ke bahagian C. Seterusnya ke bahagian D. C adalah gegendang telinga. D kita boleh tengok situ D kedudukan dia adalah osikal. Kalau kita perhatikan pada gambar raja sini kita boleh nampak D. Ni adalah osikalnya. So daripada osikal dia akan terus kepada bahagian permulaan di sini. Dia akan masuk bahagian permulaan sini. Kalau kita perhatikan permulaan di sini dia akan berikan sebagai sebenarnya permulaan tu dia akan diberikan sebagai jendela bujur. Jadi ini jendela bujur. Jendela bujur kedudukan dia kalau kita perhatikan di sini. Ini kedudukan jendela bujur, permulaan dia. So bila dah daripada jendela bujur, bunyi akan bergerak melalui ke bahagian koklea F. So F dia kita sini. Pembetulan F di sini, ni F. Ni adalah bahagian koklea. Daripada F bunyi akan terus ke salur auditori, saraf auditori. Saraf auditori di sini, bahagian G. Okey, ni abaikan. So terus kepada bahagian saraf auditori. Dari saraf auditori terus ke bahagian otak. Jadi tu antara bagaimana gambaran, bagaimana mekanisme pendengaran. Okey, untuk detail lagi kalau kita boleh perhatikan mekanisme pendengaran, kita boleh tengok laluan yang ada di sini iaitu bermula daripada sumber bunyi. So kalau kita perhatikan sumber bunyi, contoh cikgu bercakap sekarang merupakan sumber bunyi. So bila cikgu bercakap, cikgu menghasilkan sumber bunyi. Daripada sumber bunyi tersebut, memang bila awak dengar je bunyi yang suara cikgu ni, bunyi tadi akan dikumpulkan oleh cuping telinga. Kita boleh tengok sini, apa fungsi cuping telinga. So, bila bunyi yang cikgu hasilkan, cuping telinga tu dah dengar, dah terima, bunyi tadi sebenarnya dalam bentuk gelombang bunyi. So, bila dah cuping telinga terima, cuping telinga akan salurkan, dia akan hantar ke salur telinga atau salur auditori. Sama je. Salur telinga terus menghantar bunyi ke gegendang telinga. Ni tadi kita boleh tampak gambar gegendang telinga tak? So, bila dah sampai pada gegendang telinga, bila gelombang bunyi tadi dalam bentuk gelombang terkena gegendang telinga, automatik gegendang telinga menyebabkan gegendang telinga bergetar. So bila bunyi tadi terkena gegendang, gegendang akan bergetar. So getaran tadi akan terus diterima pula oleh tulang osikal. Ada 3 tulang kecil yang terdapat bahagian telinga tengah. So bila tulang tu menerima getaran, oleh kerana tulang tu kecil, dia juga akan bergetar. Getaran tadi bila dah diterima oleh tulang osikal dia akan memperkuatkan getaran.
getaran ini diperkuatkan oleh tulang osikal. So bila getaran tu semakin kuat, getaran yang kuat tadi terus dihantar ke koklea. Ni nak hantar ke sini. Tapi bila dia nak hantar ke koklea, dia akan melalui satu laluan yang dipanggil sebagai jendela bujur. Jendela bujur tu macam pintu masuk. Pintu masuk sebelum masuk ke koklea. So, bila dah masuk dalam koklea, getaran tadi dah masuk ke dalam koklea, kita boleh perhatikan di sini sel saraf dalam koklea, dia akan menukarkan getaran bunyi kepada impas saraf. Tak ada dah getaran. So, getaran tu dah bertukar kepada impas saraf. Impas saraf. Jadi, impas saraf tadi bila dah terbentuknya, dah terhasilnya impas saraf dalam koklea, dia akan dibawa melalui saraf auditori, lepas tu dia akan hantar ke bahagian otak. So, otak kita akan menerima maklumat dalam bentuk impas saraf. So, bila otak dah terima maklumat dalam bentuk impas saraf, otak pun menjalankan fungsi dia, iaitu dia akan tafsirkan. Otak tersebut, otak yang menerima maklumat dalam bentuk impas saraf, dia pun tafsir, terjemahkan apakah bunyi yang kita dengar. So, bila dia terjemahkan, bunyi tersebut akan maklumat tersebut akan dihantarlah kepada organ-organ yang memerlukan. Contohnya kalau cikgu tanya awak berkaitan dengan dengar tak? So, awak pun bila dah dapat menterjemahkan maklumat, maklumat tersebut akan dihantar ke mulut kita untuk kita jawab dengar. Tu antara contoh gerak balas yang dilakukan apabila maklumat telah diterima. Jadi itu adalah penerangan bagaimana mekanisme pendengaran. So, mekanisme pendengaran ni, detail dia boleh diperhatikan juga laluan-laluan dia pada buku teks. Buku teks ada dekat sini pada buku teks muka surat 17. Rajah 1.14. Jadi boleh perhatikan, boleh tengok dengan detail, boleh nampak gambaran daripada apa yang cikgu cerita, daripada organ tadi, struktur yang terdapat pada organ telinga kita, sampailah ke duduk fungsi-fungsi dia, kita tengok satu persatu sehinggalah bagaimana struktur tadi menjalankan fungsi dia sebagai organ deria pendengaran. So, dengan adanya organ deria pendengaran, kita boleh mendengar sesuatu bunyi dengan jelas. Okey, jadi itu untuk mekanisme pendengaran.